kita menyebut tentang orang ni terkaya dekat dunia ni, kebanyakannya datang daripada barat kan. Kalau latest Ima sempat tengok adalah orang terkaya di dunia adalah Elon Musk. Tapi kita tengok juga jutawan-jutawan dekat dunia Islam pun ada juga, antaranya adalah Putera Al-Walid daripada Saudi. Kalau tengok dekat Malaysia, jutawan Islam of course Tan Sri Said, Mokhtar Bukhari, itu kalau kita tengok dekat Malaysia. Tapi dalam kita bercerita orang kata tentang jutawan, hartawan, dermawan, of course masa zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sangat terkenal sebagai jutawan lagi dermawan, iaitu Abdurrahman bin Auf. Okay, Abdurrahman bin Auf ni adalah antara 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Okey, kalau kita tengok nama sebenar Abdurrahman ni masa zaman jahiliahnya adalah Abdu Amru. Tapi selepas selesai saja dia telah memeluk Islam, dia ni antara sahabat Nabi SAW yang telah berhijrah ke Madinah selai sepinggang. Maka Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan juga Ansar. Jadi Rasulullah telah saudarakan Abdurrahman ini dengan Sa'ad bin Rabi'. Okay, Sa'ad bin Rabi' ni, dia ni antara lelaki yang paling kaya dekat Madinah pada ketika itu. Jadi Sa'ad bin Rabi' pun cakap kepada Abdurrahman, aku ni adalah lelaki yang paling kaya dekat Madinah. Aku ada 2 kebun, aku ada 2 orang isteri. Jadi kau pilihlah mana kebun mana yang kau nak, dia akan jadi milik engkau. Jadi kalau pilihlah isteri mana yang kau nak, insya-Allah aku akan ceraikannya untuk engkau. Maka Abdurrahman ni cakap, dia tolaklah tawaran daripada Sa'ad ni. Dia cakap kepada Abdurrahman, semoga Allah rahmati, berkati keluarga engkau dan juga harta engkau. Tapi satu saja yang aku minta, tunjukkan dekat aku kat mana lokasi pasar. Jadi Sa'ad ni pun, dia pun tunjuklah dekat mana pasar. Maka Abdurrahman pun dia startlah berniaga dekat pasar tersebut. Abdurrahman ni adalah orang bisnes, ahli perniagaan. Jadi dalam satu tempoh yang singkat, Abdurrahman ni dia telah berjaya mengaut keuntungan yang sangat tinggi, yang luar biasa. Sehingga kan dia dapat kumpul duit dan juga dia orang kata dapat bernikah. Dan selepas selesai saja tu, dia pun berjumpa dengan Nabi SAW. Dia ceritakan keadaan dia yang terkini. Maka Rasulullah pun doakan kepada Abdurrahman, semoga Allah rahmati hartamu, wahai Abdurrahman. Abdurrahman cerita, sejak saja daripada Rasulullah doakan dia tu, kesedangan dunia ni tak henti-henti datang kepada dia. Sehingga kan dia cakap, kalau aku angkat batu pun akan ada emas di sebaliknya. Sebab apa nak cakapnya? Perniagaan Abdurrahman tak pernah meleset sedikit pun, bahkan berkembang dari hari ke hari. Okey, kita cerita juga daripada side orang kata jihad di jalan Allah. Abdurrahman ni mungkinlah kalau kita tengok jihad di jalan Allah ni, dia kurang menyumbang sedikit dari segi tenaga tu kan. Tapi dia banyak menyumbang daripada sudut harta. Pernah Rasulullah dia buka tabung derma untuk ni lah orang kata misi untuk pergi ke salah satu perang tu. Maka Abdurrahman ni pun dia balik rumah, dia nak bawa 4,000 keping wang. Dia cakap pada Rasulullah, aku ada 4,000 keping wang, 2,000 aku bagi ke jalan Allah dan juga 2,000 lagi aku simpan untuk keluarga aku. Rasulullah sabda, semoga apa yang engkau berikan Allah berkati dan Allah berkati juga apa yang engkau simpan. Dan diceritakan juga masa misi perang Tabuk, Rasulullah pun lancarkan juga derma. Jadi Abdurrahman bin Auf pulang, dia bawa 200 cupak emas. 200 cupak emas tu, Sayyidina Umar dengar saja, Sayyidina Umar terus marah. Dia cakap, Abdurrahman ni telah berbuat dosa. Sebab apa dia tak simpankan sedikit pun kepada keluarganya. Jadi Rasulullah pun tanya kepada Abdurrahman, berapa yang kau simpan untuk keluarga kau? Abdurrahman kata, aku simpankan lebih banyak daripada apa yang aku bagi. Rasulullah pun tanya, berapa? Abdurrahman kata, apa yang Allah dan juga Rasulnya janjikan daripada rezeki, kebaikan dan juga pahala. Nak cakap apa? Segala apa yang Abdurrahman infakkan tu, dia percaya bahawa Allah akan gandakan lebih lagi dan juga akan menjaga keluarga dia. Jadi selepas ada Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman ni antara sahabat Nabi SAW yang menjaga kebajikan Ummahatul Mukminin, antara para isteri Rasulullah. Dia ni orang boleh dikatakan sebagai orang kepercayaan kepada para isteri Rasulullah. Kalau para isteri nak pergi, orang kata pergi ke mana-mana, dia ni akan iring, ataupun kalau ada apa-apa hajat, insya-Allah dia akan penuhi. Tapi walaupun Abdurrahman ni dia dikenal sebagai seorang yang kaya lah, paling kaya lah masa time tu kan, tapi dia seorang yang zuhud, sangat zuhud. Bahkan diceritakan apabila dia duduk saja bersama dengan hamba-hamba, orang tak dapat beza kan. Nak cakapnya, dia punya pakaian lebih kurang saja. Dia sangat orang kata walaupun kaya tapi sentiasa bersederhana. Okey, apa yang boleh kita belajar daripada kisah Abdurrahman bin Auf ni adalah tentang zuhud. Macam mana banyak pun harta kita, macam mana banyak pun kayanya kita,
Tapi dia tetap mementingkan konsep zuhud. Zuhud ni bukanlah orang kata miskin. Orang selalu kata, oh zuhud ni mesti orang kata miskin. Tapi sebenarnya zuhud ni adalah kekayaan dunia tu tak merajai hati kita. Tak, orang kata apa? Tak menguasai hati kita. Miskin tak semestinya zuhud. Kalau apa dalam hati dia sentiasa memikirkan tentang soal harta. Dan kaya tak semestinya tak zuhud. Sebab boleh jadi juga seseorang yang kaya tu boleh jadi zuhud sebabkan dia tak letakkan kekayaan dunia tu dalam hati dia.